A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Cakap dulu. Walamma balagha. Hari itu cerita dia dibeli oleh orang Mesir. Tak disebut namanya siapa, tapi dari Mesir. Kemudian dibeli dengan harga yang begitu murah, dan dia bawa Nabi Yusuf ni ke rumah dia, ke istana lah ni. Sebab yang belinya tu dikatakan dalam kitab-kitab Injil adalah ketua pengawal raja. Jadi orang besar lah. Ya. Kemudian dia bawa ke rumah dia, dan dia suruh isteri dia jaga budak ni elok-elok. Akrimi maswah. Muliakan tempatnya. Artinya orang yang nak duduk ni lebih mulia lagi. Ya. Muliakan tempatnya. Mungkin nanti beri manfaat pada kita, atau kita akan jadikan dia anak kita sungguh-sungguh. Jadi bila dah dipeliharalah Nabi Yusuf ni alaihi salam dalam istana, walamma balagha ashuddahu, bila mana dia dah sampai walamma, dan tatkala, manakala dia sampai balagha ashuddahu, puncak kedewasaannya. Dia dah dewasa. Ibnu Katsir kata istakmala aqluhu, sempurna akal dia. Dah kata orang dah mantap lah akal dia, dah jurus lah. Wa tamma khalquhu, dan dia punya badan tubuh dia dah sempurna. Ya. Dah mantap lah, maknanya dah besar lah. Cuma khilaf ulama, tak ada disebut umur di situ. Ibnu Abbas dan Mujahid kata, dan Qatadah kata 33 tahun masa tu. 30 tahun dah besar. Sebab dia dibuang ke telaga tu kan, dia katakan umur 12 tahun, ada yang kata 10 tahun. Ini dah sampai 33 tahun. Ada kata 30 tahun sekian, 30 tahun lebih. Ada kata Dhahak 20 tahun. Ada Al-Hasan, ahli tafsir, kata 40 tahun. Ikrimah kata 25 tahun. Ada lagi Imam As-Sudi kata 30 tahun. Ada kata Sa'id Ibn Jubair kata 18 tahun. Tak pasti. Yang pasti dia dah dewasa macam tu. Jadi nombor-nombor tu pun kadang-kadang tak pasti juga, sebab ada orang umur kedewasaan dia lebih cepat, ya, walaupun body dia kecil. Atau ada orang body dia besar tapi akal dia belum sempurna lagi. Jadi lebih kurang macam tu lah. Tak perlu lah umur ni, maknanya dia dah dewasa, dah badan pun dah besar, ya. Jadi bila dah sampai ke tahap yang macam tu, Allah Subhanahu wa taala kata atainahu hukman wa ilma, maka kami berikan kepadanya hukman wa ilma. Hukum ni ada yang kata kenabian, ada yang kata hikmah, bijaksana. Jadi macam-macam pendapat ulama apa arti hukum. Tapi salah satunya macam itulah. Ya, suatu kebijaksanaan, suatu perkara yang tepat. Ya, bila dia bercakap tepat, dan ilma, dan dibagi juga ilmu pengetahuan. Jadi segala yang ada sama dia itu suatu ketepatan, kebijakan, dan dia berilmu. Jadi sesuailah dah tu. Maka bila dia bertindak,
maka akhlak dia jadi baiklah. Ya, perangai dia atau tindakan dia jadi baik. Ilmu ni pula merupakan tangga apa yang diperlukan untuk mencapai tahapan-tahapan kejayaan untuk masa depan. Dan ini sangat perlu. Ya, bab kata Sya'rawi. Mana dia kata? Al-buluh balagha. Baligh kita, bahasa kita biasa baligh kan, kalau orang dah dewasa kan. Sya'rawi kata sampai kepada puncaknya. Ke puncak kedewasaan tadilah. Sampai dah masak, matang. Maka sudah sesuailah dia untuk dibebani hukum. Manusia bila dah baligh, dia dah matang macam tu, dah masak pemikiran dia sampailah kepada kedewasaan. Dan dia sudah mulai boleh kahwin, boleh nikah lah. Boleh mempunyai anak, kata Sya'rawi ini. Cuma hikmah dia, Allah Ta'ala kata di sini, bila dia dah dewasa dan dia hidup di rumah seorang besar, bayangkan tu kemewahan. Dia dah dewasa, hidup di rumah orang yang besar, mewah. Jadi kata Sya'rawi pula, kesesuaian ayat tu, bila dah besar, hidup dalam rumah mewah, segala keistimewaan ada, maka dalam keadaan macam ni, kalau tidak dia dikawal dengan hikmah dan ilmu, maka dia akan menjadi jahat dan bodoh. Ini boleh kita ambil perhatian lah ni. Jadi bila dah anak kita nampak dah dewasa, maka cara mendidik dia mesti diberi hikmah dan ilmu. Ajar dia pengalaman-pengalaman, ajar dia kebijakan-kebijakan. Ya? Dia tak boleh membiar membosar sendiri macam tu. Ini perlu kita camkanlah ni. Bab kata apa? Sya'rawi ni dalam keadaan kemewahan macam tu. Macam kita lah, didik anak kita semua ada, semua bagi. Ya? Semua tersedia. Sehingga kadang-kadang kita lupa memasukkan unsur-unsur pendidikan yang bermanfaat untuk dia. Ilmu, pengetahuan dan kebijakan-kebijakan. Jadi dia akan jadi apa? Jadi jahat, jadi kasar dan jadi bodoh. Ra'unah ni jahatlah, kasar, tak beradab. Maka padan bonalah bila dah puasa tu, cara Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Nabi Yusuf ni orang yang betul-betul baik, hebat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala bagi hikmah dan ilmu. Imam Sya'rawi kata hikmah ni adalah pemisah antara dua perkara yang bertentangan, yang hak dan yang batil. Itulah namanya hikmah tadi, hukum tadi. Dia ada kekuasaan, ada kepandaian memisahkan mana yang betul, mana yang salah. Jadi bila Allah Ta'ala bagi dia hukmah tadi, maka dia kuasa untuk memisahkan, untuk membezakan mana yang betul dan salah. Jadi ini perlu kita ajar anak kita atau cikgu-cikgu lah, murid-murid kita. Jangan kita ajar semacam ada satu ilmu. Ya. Kalau matematik, ajar matematik. Ya. Ini kebijakan ni dia merentas kurikulum, kata orang. Walaupun kita mengajar matematik, ya, tapi kebijaksanaan tu mesti diajar supaya dia cerdik. Ya. Bukan cerdik matematik aja.
kalau boleh hikmah ni. Ajar pelajar kita tu, ajar anak kita tu supaya dia bijak. Boleh jadi pembeza mana kepandaian, kebijakan. Kemudian ilma. Syarawi kata ilmu ni dia sanggup, dia boleh memindahkan pengetahuan tu kepada yang lain. Yang ada hikmah pada dia tadi, kebijaksanaan pada dia tadi, dia boleh pindahkan kepada orang lain. Di antaranya nanti ilmu yang diajarkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Yusuf ni adalah mentakwil mimpi-mimpi. Itu bukan perkara mudah tu ya. Dan ilmu-ilmu yang lain lah yang boleh membawa dia ke depan. Jadi cerita ni menceritakan Nabi Yusuf dah sampai ke puncak kedewasaannya, badan sehat, ya, fikiran pun mantap, tambah lagi handsome dia kan, jangan lupa handsome ni punca fitnah yang akan datang pula. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bagi dia kawalan itu hikmah dan ilmu. Ada tafsir saya baca lagi, tafsir Nabulsi. Ulama mengatakan bahawa hukum tu, hukuman wa ilman tu, hukum tu adalah bertindak dengan segala kebijakan. Perangai dia tepat. Sedangkan ilmu tu adalah hakikat-hakikat kebenaran. Jadi berkumpul sama Nabi Yusuf tu. Jadi bila hakikat kebenaran ilmu ni, bila dia pula bijak, maka dia akan jadi apa? Bertindak dia tu menjadi akhlak dia akhlak yang baik. Akhlak dia akhlak orang yang bijak. Ya, bertindak dia dengan cara bijak. Kalau dia berkata pada waktu yang tepat, pada masa yang tepat, kepada orang yang tepat, dia tidak sebarang. Dan ini yang membuat Nabi Yusuf tu nanti akan mendapat bertindak perkara-perkara dia lebih baik, lebih cantik. Jadi maknanya cukup hebatlah. Ya. Jadi bila orang bijak ni, berilmu dan bijak, ya, berilmu dan bijak, maka hasil dia akan mendatangkan harta. Sedangkan orang yang tak bijak, dia akan merosak harta. Orang yang bodoh, ada pun harta, maka harta tu rosak. Ya. Anak-anak kita lah, kadang kita bagi dia duit, kemewahan sikit, tapi dia tak pandai guna, tak bijak menggunakan belanja yang kita berikan. Dia beli benda-benda yang kocik, ya, dia benda-benda makanan-makanan yang kadang-kadang tak sihat. Dia tak bijak, sebab kita tak ajar dia kebijakan. Istilah apa, jajan aja kerja. Habis dia mak. Sebab kita suruh dia belajar sesuatu, tapi kebijakan, hikmah tadi kita tak ajar dia. Jadi dikatakan di sini, orang yang bijak ni hidup dengan bahagia di rumahnya. Hidup senang di rumahnya. Mencari, boleh menghasilkan rezeki yang halal. Dan dia, orang yang bijak ni pula, dia akan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hiduplah dia dengan tenang, bahagia, mati pun dalam keadaan bahagia. Berbeza dengan orang yang tak bijak. Qarun dibagi harta, tapi jadi apa? Jadi sombong. Firaun diberi kekuasaan, jadi jahat lah. Ya? Jadi bila orang dibagi harta, tak dibagi
ilmu, tak dibagi kebijaksanaan, maka dia akan jadi sombong. Jadi macam Firaun lah, macam Qarun lah, harta banyak. Makanya dikatakan bahawa harta ni Allah bagi pada orang yang dia suka dan orang yang dia tak suka. Hati-hati, kuasa pun macam tu. Allah bagi kepada Firaun kekuasaan, Allah bagi kepada Nabi Sulaiman. Tapi yang satu ke laut, yang satu bawa ke syurga. Jadi hati-hatilah. Kita jangan ukur harta tu tanda sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jadi ukuran Allah sayang tu bukan harta. Ukuran Allah sayang tu bukan bagi kita apa? Kemewahan. Hidup tenang, senang, lenang. Belum tentu. Berapa senangnya Qarun. Harta apa ya, kunci gudang hartanya saja. Lori-lori nak bawa, itu kunci gudangnya saja. Tapi ke laut semua. Jadi tuan-tuan, hati-hatilah. Bila Allah Ta'ala bagi kita kemewahan, jangan kata Allah Ta'ala sayang aku. Sebalik macam tu juga. Bila Allah tak bagi kita kemewahan, jangan kata Allah tak suka aku. Tanda Allah Ta'ala suka tu apa dia? Taat kepada dia. Dekat kepada dia. Taqarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tanda Allah Ta'ala suka. Kita rajin mendekatkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tanda Allah Ta'ala suka. Jadi hati-hatilah. Kadang ada namanya istidraj. Bagi Allah Ta'ala nikmat, tapi mempertinggi tempat jatuh kita. Itu bahaya. Sebab kita tak bijak. Kita tak berilmu menggunakan harta tu hingga dia mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ni lah kan, kita kadang-kadang leka dengan kehidupan kita. Kita kata kita sibuk sehingga tak sempat nak baca Quran. Baca berita habis. Kalau surat khabar tu dari kulit ke kulit habis. Kalau Facebook tu, macam-macam. Kalau WhatsApp lagi, siap dengan komen lagi. Ya kan? Siap dengan share barang-barang apa, gambar-gambar macam-macam. Tapi bila ditanya baca Quran, tak sempat, sibuk. Hati-hati tu. Hati-hati tu. Kita ber-WhatsApp, kita ber-Facebook sempat, tapi kita baca Quran, kita sembahyang sunat kurang umpamanya, maka hati-hati. Itu tanda Allah Subhanahu Wa Taala dah tak suka sama kita. Dia tak bagi nikmat taqarrub, nikmat beribadat tu kepada kita. Bahaya. Ingat tu, bukan kita sibuk tu. Itu tandanya Allah dah tak suka sama kita. Jangan baca buku aku lagi. Jangan baca kitab aku lagi. Jangan dekat pada aku lagi. Bagilah kau sibuk dengan harta engkau, sibuk dengan WhatsApp, sibuk dengan handphone kau. Sekarang ni, kita ni beza kan. Orang-orang dulu tunduk dia, tapi dia berzikir, tunduk baca Quran. Jadi hati-hatilah tuan-tuan. Kesenangan, kemewahan, kelapangan yang dibagi Allah Ta'ala ni, kita gunakan supaya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang dikatakan bijak. Itulah yang dibagi Allah Ta'ala kepada Nabi Yusuf. Ayat berikutnya. Wa kadzalika najzil muhsinin. Dan begitulah. Macam itulah cara Allah Subhanahu Wa Taala. Najzil muhsinin. Kami membalas. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang muhsin. Tuan-tuan, kata muhsin ni, kalau nak dibelajari bahasa Arabnya, muhsin tu kata sifat. Ada kata lagi orang yang
telah buat baik. Yang ini dengan kata kerja umpamanya, orang yang telah berbuat baik. Allazina amanu umpamanya, orang yang telah beriman. Beza dia dengan mukmin, kata sifat dia. Kalau kita kata, selalu saya misalkan orang yang bernyanyi, orang yang menyanyi dengan penyanyi. Itu dia. Penyanyi itu kata sifat. Orang menyanyi semua menyanyi kan. Kita pun pandai nyanyi. Mak-mak sambil ngacau gulai menyanyi. Tapi dia bukan penyanyi. Kalau penyanyi itu, dia dah profession. Jadi tengok ni. Mengapa Allah Ta'ala begitu baik kepada Nabi Yusuf. Dari dari Telaga Buta. Masuk istana lah ni. Istimewa ni. Begitulah apa? Macam itulah kaedah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Najzil muhsinin. Kami memberi balasan. Tengok tu. Bukan aku memberi balasan, tapi kami. Maknanya malaikat-malaikat pun tolong. Sampai macam tu. Kalau dah kami tu, bukan Allah Ta'ala sendiri. Dengan semua makhluk-makhluknya akan tolong. Akan memberi balasan yang baik kepada orang-orang yang telah berbuat baik tadi. Ingat? Muhsin. Daripada ahsana. Hasan, baik. Ahsana, membuat baik. Muhsin, orangnya. Yang profession dia memang buat baik. Jadi ini perlu kita cam. Saya baca dalam tafsir Nabulsi bahawa ini adalah kanun, peraturan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tak bagi macam-macam tu je. Dia bagi balasan-balasan baik tu memang kerana orang tu baik. Muhsin memang bersifat baik. Bukan tiba-tiba. Jadi kita kena pasti ini hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita bacalah. Jadi ada tafsir lagi satu yang dari tafsir Al-Biqai. Pernah saya baca terjemahannya. Ihsan ni, yang dia orangnya dikatakan muhsin tu adalah puncak kebaikan amal perbuatan. Puncak kebaikan betul-betul. Kalau ihsan kepada sesama manusia, puncak dia tak nampak orang tu adalah orang lain. Dia nampak diri dia. Itu kan, tidak beriman salah seorang kamu sehingga kamu mengasihi saudara kamu sebagaimana kamu mengasihi diri kamu. Itu kan puncak tu. Jadi ihsan ni macam tu lah. Bila dia nolong orang, buat baik pada orang, dia tak nampak orang tu orang lain. Dia nampak orang tu diri dia. Maknanya apa saja keperluan diri dia akan diberikannya kepada orang. Itu puncak ihsan, puncak kebaikan. Kalau kita tidak kan, kalau nolong orang kan, cukuplah sekadar macam tu je. Kita bagilah qadar. Itu yang kadang-kadang ada orang bila kerja, ada kerja dia misi je. Tapi bila dia layan pesakit tu, macam dia layan omak. Macam dia layan ayahnya, kan beza tu. Kalau orang kerja, siapa tu? Pasien lah. Ada orang baru macam ni. Pasien. Tapi kalau dia anggap, siapa tu? Itu mak saya. Lain cara layanan dia. Cara lap tuala pun lain. Cara nak pakaikan baju pun lain. Tak main sontap kiri, sontap kanan ya. Tu tengok, itu namanya ihsan. Jadi kita pun muhsinin. Sebab najzil muhsinin,
Kami akan balas orang yang buat baik ni. Kalau cikgu-cikgu ajar budak-budak tu macam anak kita sendiri. Itu baru namanya ihsan. Ya bukan anak aku bukan. Kalau hantar anak aku bukan, yang penting silibus habis. Hati-hatilah. Kita nak ni Allah Ta'ala balas. Sebab apa? Sebab kita ihsan. Jadi bila kita kerja, bila kita menolong sesama hamba, kita tak nampak hamba atau kawan kita tu ada orang lain. Tapi itu adalah kita sendiri. Itulah dia. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kamu tak beriman sampailah kamu boleh dikatakan orang mukmin apabila kamu kasih kepada saudara kamu tu macam kamu kasih pada diri sendiri. Itulah ihsan. Itu kalau sesama manusia. Kalau ihsan sama Allah Subhanahu Wa Taala, memang kita tak nampak yang lain dah. Kalau kita beribadah, kita sembahyang, kita nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Ka'annaka tarahu. Hadis Jibril tu kan. Apa itu ihsan ya Muhammad? Anta'budallah, kamu beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat. Kita tak lihat diri kita dah. Kita lihat Allah semata-mata. Untuk Allah, untuk Allah, untuk Allah. Itu puncak ihsan. Jadi tuan-tuan, kita boleh buat seorang ni, kita boleh buat. Jadi kalau kita buat betul-betul ihsan sehingga kita tu jadi muhsin. Orang yang betul-betul buat kebaikan. Maka terima balasan. Tengok Nabi Yusuf. Dari kecil dia memang dipilih dengan kesabarannya, dengan cabaran yang dihadapinya macam-macam, tapi dia berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau kita cerita, saya dah sebut kemarin kan surah Nabi Yunus tu kan, surah Anbiya. Masa tak mengizinkan banyak mana. Ringkasnya, Nabi Yunus bila dalam perut ikan, dia cerita dia pergi kan, dia tinggalkan kaumnya kan. Kita dah baca itu, tinggalkan kaumnya. Kemudian kaumnya pun dah nak taubat dah, tapi dia marah, dia tinggalkan juga. Last pendek cerita, ditelan ikan. La ilaha illa anta subhanak. Ini kan tu. Semua hafal tu. Sebab hikmah doa tu kan. Semua hafal. Dan tengok Allah Subhanahu Wa Taala pada surah Anbiya, la ilaha illa anta tu pada pada ayat 87. Tengok ayat 88. Fastajabna. Saya selalu sebut bila pakai fa tu, segera. Dia baca dia ayat tu, dia iktiraf diri dia bersalah. Aku ni adalah orang zalim, maknanya dia bertaubat betul-betul. Maka Allah tolong dia, fastajabna lahu. Kami perkenankan segera, pakai fa, bukan summa. Wa najjainahu, kami lepaskan dia daripada kegelapan dalam perut ikan, katanya 40 hari 40 malam dalam perut ikan, boleh hidup, lepas padang pula. Tapi apa jadi? Janji Allah Ta'ala, kadzalika nunjil mu'minin, kadzalika, macam itulah kami melepaskan, menjayakan orang yang beriman, mukmin. Jadi Allah Ta'ala balas sebab mukmin. Nabi Yusuf, Allah Ta'ala balas macam tu kerana dia muhsin. Jadi makanya pada ayat surah apa tu? Surah Saffat. Dia makanlah ikan pada satu ayat 142. Maka ikan pun makanlah dia. Dia bacalah doa tu kan?
Pada ayat 143 tu, falaula annahu kana minal musabbihin. Kalaulah tidak dia kana minal musabbihin. Sebelum dia masuk perut ikan tu, dia orang yang bertasbih. Dia orang yang beribadah, beramal soleh, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan dilepaskan. Kita baca la ilaha illa anta je. Sebelum la ilaha illa anta tu kita tak ada apa-apa. Masa tu dosa je. Dia tak jadi macam tu ya. Kadzalika. Makanya ulama-ulama tafsir kata kadzalika najzi, kadzalika nunji dan macam-macam lagi. Macam itulah kami balas, macam itulah kami jayakan orang. Latar belakang itu. Macam itulah sebab dia muhsin. Jadi hukum Allah Subhanahu Wa Taala tu nak bagi orang tu sonang, nak bagi orang tu orang jadi pilihan, dia adalah terbelakang dia. Background dia apa? Dia adalah orang yang muhsin, dia orang yang mukmin, dia orang yang musabbihin, bertasbih, zikir, subhanallah, subhanallah, sembahyang, beribadat, tolong orang. Jadi bukan baca la ilaha illa anta, kita baca la ilaha illa anta. Tapi ayat yang pada surah Safat tu, kena camkan juga lah pada diri kita. Jadi kalau nak datang bantuan Allah Ta'ala macam Nabi Yunus tu, maka kita siapkan diri kita, background kita adalah orang yang ihsan, orang yang beribadah, orang yang beramal soleh. Ya, kita ni kadang baca ayat sepotong-sepotong aja, oh ini doa Nabi Yunus. Doa Nabi Yunus ni kita baca lah Nabi Yunus. Dalam ada satu riwayat katakan, Yunus ni ketika dia berdoa dengan ayat tadi tu, Allahumma la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin, sampai suara tu dari perut ikan tu sampai ke aras. Ini riwayat daripada Anas. Dia katakan hadis ni sampai daripada Nabi SAW. Maka berkata malaikat, Ya Rabb, terjemah saja lah ya. Ya Rabb, suara ni suara orang yang lemah tapi dia ma'ruf. Dia dikenal suara ni. Dia berada di negeri yang agak asing. Memang asing lah perut ikan. Golap. Campakkan orang tu tengah laut kan. Malaikat. Ini suara yang pernah dengar. Maknanya apa? Malaikat dah kenal dia. Ini kita tak kenal malaikat. Suara pun suara siapa ni? Malaikat tak kenal kita. Lepas tu, gaung-gaung. Apa dapat? Ini suara yang ma'ruf ni, yang memang dah dikenal, tapi dia berada di negeri yang asing. Allah Ta'ala kata, tak tahu ke kamu siapa tu? Tak tahu ya Tuhan, siapa dia? Maka Allah kata, itulah hamba-Ku Yunus. Malaikat kata, hamba engkau si Yunus yang sentiasa amalan-amalan dia diangkat dan diterima, dan doa dia semua mustajab. Sampai macam tu. Mereka takkan macam tu sangat. Doa dengan suara yang lemah yang macam ni. Sedangkan dia hari-hari doa dia naik, hari-hari amalan dia diterima. Ini cerita di aras. Ya Tuhan, tak nakkah engkau menyayangi dia sebagaimana dia buat beribadah kepada engkau ya Tuhan dalam masa senang. Sekarang ni dia masa tersepit. Tak nakkah engkau sayang sama dia? Hindarkan dia dari bala ni. Maka Allah Ta'ala kata, ya, aku akan lepaskan dia. Maka terhamparlah dia satu padang. Ini kan pantai kan. Ikan tu hantar dia ke pantai. Pantai yang tak ada apa. Tanah luas macam tu. Jadi, tuan-tuan, kita berdoa. Tapi tak dikabulkan Tuhan doa kita. Jangan salahkan
Jangan salahkan malaikat. Malaikat tak kena. Siapa kau kata? Suara di mana tak kena? Ini dah terjawab fit baru kena. Jadi kesimpulannya apa? Masa senang kita doa. Masa tersabit kita doa, insya-Allah Allah Taala akan doa. Sebab malaikat ini kata tadi itu nunji, kami beri balasan kami. Ya. Yang Nabi Yunus tadi pun kadzalika nunjil mukminin. Jadi ini adalah hukum kanun kata ahli tafsir. Kanun Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak berikan kebaikan, dia tidak balas pada manusia ni kecuali dengan sabab-sabab. Sabab dia buat baik. Tengok surah Anbiya 89. Wa Zakaria iznada rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Nabi Zakaria umur dah tua, isteri pula dikatakan ada masalah, tak beranak. Ada yang kata memang apa nama tu? Mandul. Zakaria ketika dia menyeru Tuhannya, Tuhan, jangan tinggalkan aku sendirian. Sedangkan engkau adalah sebaik-baik yang memberi pewaris. Fastajabna. Kami doa, kami kabulkan. Pakai segera kami kabulkan. Wa wahabna lahu Yahya, kami berikan dia anak namanya Yahya. Wa aslahna lahu zaujahu, kami baguskan, kami baikkan isteri dia. Mungkin ada masalah kan? Masalah mungkin mandul apa, kami baik. Latar belakangnya innahum, sesungguhnya mereka tu kanu sebelum ni yusari'una fil khairat, berlomba-lomba buat kebaikan. Tengok tu. Nah, kita pandai baca doa. Rabbi la tazarni fardan. Kita dah lama nikah, umpama tak ada anak, kita pun doa ni. Tak juga dapat anak, bukan salah ayat tu. Sebab salah kita, kanu yusari'una fil khairat tu kita tak ada. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Dan mereka mendoa kepada kami, beribadah kepada kami dalam masa senang, dalam masa takut. Wa kanu lana khashiin, dan mereka khusyuk, tunduk, patuh pada kami. Jadi itu dikatakan bahawa kanun Allah Subhanahu Wa Taala tu dia tidak berikan macam tu je. Dia nak tengok juga siapa kita. Jadi tuan-tuan, persiapkanlah. Persiapkanlah diri kita ni. Kalau nak berdoa tu, siap kita jadi orang soleh. Jangan ketika terdesak baru ingat Tuhan. Ketika terdesak baru baca ayat kursi. Ada kawan saya, tuan-tuan, kawan ni jumpa hantu. Tengah jalan dalam kereta ni malam-malam. Bukit Putus, Wancih. Hantu tu tak nak bayi. Hantu tu galak. Ayat kursi kau tu salah. Sebab baca ayat kursi masa jumpa hantu. Dia tak nak. Ayat kursi tu jadi minuman kita, makanan kita. Tiap sembahyang jangan lupa. Jangan lupa tiap sembahyang sampaikan baca ayat kursi. Tak ada pahala dia melainkan syurga. Engkau masuk syurga kecuali engkau tak mati lagi. Engkau tak masuk syurga sebab tak mati lagi. Pahala baca ayat kursi tu. Macam tu. Jadi kita macam tu lah. Nak bertasbih macam Nabi Yunus tadi kan. Dia memang buat baik je. Jadi bila terdosa, la ilaha illa anta. Ya Allah, aku bertaubat. Allah lapaskan. Jadi kita baca la ilaha illa anta, la ilaha illa anta, subhanak. Tapi tak macam Nabi Yusuf sebelumnya dia bertasbih. Jadi tuan-tuan, telah lebih kurang kaji kita hari ini. Ya, mudah-mudahan